nizam itu, mana peraturan itu, walaupun dia tak masuk Islam, tapi peraturan itu harus diterima oleh non Muslim, sebab dia lebih sesuai. Macam itulah orang bila kita maju macam masyarakat Barat, bila dia modern itu, kita tengok dia lebih sesuai dengan Islam. Ini yang apa kata Muhammad Abduh, dia katanya aku tengok apa ni, Islam itu ada di Barat, tapi itu tidak ada di negara-negara Arab, tidak ada. Ya. Malah ada yang orang Jerman tak silap. Saya baca ni, saya baca teks apa ni majalah Arab lama dulu lah. Dia kata, saya tengok namanya, dia kata lau zurtu syattal awsat qabla ma aslamtu lama aslam. Ini orang Jerman. Kalau aku mengunjungi Timur Tengah sebelum aku masuk Islam, pakai tak masuk kan? Tapi dia ziarah, dia pergi melawat Timur Tengah tu setelah dia masuk Islam, dia faham Islam, baru dia melawat. Tapi kalau dia belum faham Islam, dia melawat dulu pakai tak masuk Islam. Sebab apa yang diajar oleh Islam, nilai-nilai yang tekan oleh Islam tu banyak yang tidak terlihat, tidak ternampak dalam kehidupan masyarakat Islam. Dia nampak di sana, di Barat. Walaupun mereka bukan Muslim. Ada seorang apa Koptik terkenal memimpin masyarakat Koptik di Mesir, namanya Mukrom Rubai, lama dulu lah, 60-an dulu. Dia kata, ana masihiyun, ana nasraniyun dinan wa muslimun watanan. Kenapa? Maknanya aku Kristian, segi agamanya, tapi di segi tanah ayat aku, segi kadang-kadang kata Hawarian, segi apa ni tamadun ialah Muslim. Artinya dia hidup di kalangan masyarakat Islam, negara Islam yang mengamalkan sistem hidup Islam. Ya, dia pun sebagai warga negara di Mesir, dia pun ikut macam orang Islam, tapi dia masih kekal dalam agama dia sebagai Nasrani. Itu maknanya. Jadi apa ni pendek kata apa yang ditanyakan tadi, ya kita kena tingkatlah, kita kena tingkatkan apa tu kehidupan kita supaya sesuai dengan level yang dikenaki oleh Islam untuk sebagai umatan wasatan tadi, litakuna syuhada 'alan nas, ya, sebagai umat yang boleh jadi contoh kepada orang. Sekarang kita tak boleh jadi contoh yang baik kepada orang lain, ya. Malah kita kata pengabat satu buku cerita lama ya, buku ni lama dah mengarang pada mati lah. Majid Piktol, dia seorang jurnalis British, author British, dia masuk Islam. Dia ditambah sikit nama dia Muhammad Majid Piktol. Ada buku yang saya baca dulu masa masih bersyarat di SM, The Cultural Side of Islam. Antara kata ni, the conduct of the conduct and the conditions for the Muslims now is a bad advertisement for the teachings of Islam. Ya, jadi kelakuan kita, ya, keadaan hidup kita orang Islam sekarang ini merupakan iklan yang buruk kepada ajaran Islam. Jadi orang manusia biasanya tak ramai yang baca buku. Dia nak kenal Islam, ya. Dia nak tahu Islam bukan dia melalui buku, ya. Kalau pakai baca buku, insyaAllah banyaklah Islam, ya. Tapi dia tengok kita, ya. Dia tengok kehidupan umat Islam. Jadi kita ni tak refleks, ya. Kita tidak mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Saya pernah melawat sekolah Chongling, ya, di Pulau Pinang. Saya nak buang air kecil, masuk dalam tandannya, Masya Allah, boleh tidur. Tergama tidur. Kalau tak ada tempat orang yang akan tidur sini, saya tidur sini, saya tidur. Saya tidur bersih, tak perlu. Tapi pernah juga melawat sekolah hari tarbiyah orang Islam, Masya Allah. Di Madepar lagi, saya pusing balik, kan? Tak jadi masuk. Cuba tengok, jadi orang banding, kan? Kita ni pakai nama Islam, bu nama Tasdi Islam, Tadika Islam, tapi tak boleh Islam. Faham apa? Yang orang lain tak boleh nama Islam, tapi ya, bersih, ya, teratur, elok seperti mana yang Islam kendaki. Jadi ini bukan salah Islam, salah kita. Allah. Terima kasih. Saya ingat saya kepada kata-kata Muhammad Sallallahu
orang Jamilah ada orang kata ini bukan kata-kata dia, ada al-Islam mahjub bil muslimin, Islam itu terhijab dengan orang Islam. Ada persoalan ni ataupun lontaran idea ke? Kalau tak ada, ada. Ya, sekian video pakai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan ahli panel. Saya melihat daripada tajuk di mana keadilan dalam perundangan Islam. Dan semestinya keadilan dalam perundangan Islam ini bongkai dia memang seperti yang ahli panel jelaskan, iaitu hudud, qisas dan takzir. Jadi dalam yang kita nampak konteks dalam negara kita, Malaysia sebagai contoh, dan kita Malaysia jadi yang kita nampak, yang kita lihat di mata dunia iaitu negara Islam. Secara automatiknya perundangan dia adalah Islam. Tetapi pelaksanaan yang kita nampak adalah perundangan konvensional, bukan Islam. Di mana yang kita yang mahukan, kebanyakan rata-rata rakyat yang mahukan perundangan yang Islam ataupun perundangan yang adil. Baik. Tapi ada juga sebahagian yang mahukan hudud. Yang kita nampak dari segi culture yang kehendak rakyat ataupun kehendak sebahagian rakyat yang dia melihatkan hudud yang tak ada dalam perundangan. Berbeza dengan takzir, qisas yang kita cakap kemungkinan ada yang iras-iras seperti takzir dan qisas. Jadi baik, yang kita melihat juga memang saya pun setujulah dengan panel yang di mana hudud ni memang susahlah, ataupun yang kita nak laksanakan adalah ambil masa ataupun memang untuk kefahaman di segi itu dan pelaksanaannya agak susah bagi senang. Dan sebagai contoh yang kita kata, ada negara luar yang pernah kita kata sekarang ini revolusi Mesir, di mana topok pemerintahan dia iaitu Mursi, Dr. Mursi, yang sekarang ini kita nampak dia adalah membawa Islam. Tetapi yang kita pelik, kenapa dia tak menjalankan hudud ataupun tidak menggunakan hudud sebagai perundangan Islam dia. Yang itu yang kita nampak sampai sekarang masih belum ada lagi muncul yang katanya nak mahukan hudud dijalankan. Sama juga yang saya kena bawa kepada Malaysia ini, yang kita belum kita menang lagi, kita dah heboh dengan hudud dan pelbagai lagi pemikiran-pemikiran yang mengkritik dan ada yang menyokong. Jadi benda itu memang yang kita nampak dari segi Mesir itu sendiri, dia amat orang kata cantik. Dia punya politikal, dengan cara politikal dan cara Islam yang dia bawa agak cantik. Jadi yang saya nampak sendiri yang kita perlu adalah ni soalan lambat sikit Jadi yang saya nampak lah, pandangan saya ni, saya melihat kepada sofatun muntaha. Maknanya yang kita nampak, kita perlukan ada keyakinan yang memahami secara dalam. Yang saya nak cerita kefahaman lah mengenai perundangan Islam ini. Yang saya nampak mungkin yang kita bahaskan hari ini tidak cukup, yang saya nampak. Sebab agak orang kata lebih orang kata umum lah macam tu. Jadi soalan saya, bagaimanakah kita ni nak jadikan perundangan yang adil? Kadang-kadang yang kita cakap mengenai perundangan Islam ataupun konvensional ni biasa, bukan kafir kan, konvensional yang kebiasaan lah. Jadi macam mana kita nak jadikan perundangan itu adalah yang adil? Minta jelaskan. Okay, last two question. Soalan last. Saya akan buka kepada panel. Cuma saya tambah sikit kepada soalan
saudara kita tadi tentang perundangan yang adil, bagaimana sikap kita terhadap trend antarabangsa, terhadap juga terhadap hukuman ataupun pemansuhan hukuman capital punishment. Bagaimana Islam ataupun bagaimana Fadiah melihat itu dalam ke arah membina perundangan yang adil. Kan trend sekarang kita against the capital and corporal punishment, whereby kalau kita compare dengan hudud dia lain pula cerita dia. Okay. Baik. Jadi tadi soalan adalah bagaimana nak memahamkan untuk perundangan Islam macam mana nak cari keadilan dalam contohnya isu hudud ini, konteks Malaysia. Jadi okey, kalau kita lihat tadi mungkin pasal Mesir, Afiq dia memang sangat berminat dengan apa yang terjadi sekarang, walaupun sebenarnya apa yang digambarkan tu tadi mungkin kalau dibuat bacaan yang lebih sedikit dengan melihat perkembangan terbaru ya, di mana Morsi mengeluarkan satu dekri yang dia tidak boleh dicabar langsung di mahkamah. Jadi di situ pun kita ada satu persoalan sama ada seorang presiden boleh diberikan kuasa yang mutlak dan sampai tak boleh dicabar di mahkamah. Jadi itu adalah satu persoalan yang kita perlu jawab juga, adakah Islam itu bersifat otokratik. Ya, kerana dia menggambarkan yang dibangunkan negara Islam. Ya, betul, saya rasa Mesir pun tidak bercakap tentang hudud lagi. Begitu juga dengan Tunisia, kalau dilihat perkembangan Tunisia selepas revolusi. Tapi agak berbeza ya, kalau saudara masih boleh buat perbandingan lah dan kita boleh bincangkan lebih lanjut. Tapi hudud dalam konteks Malaysia. Jadi sebelum kita lihat ya bagaimana pelaksanaan itu boleh dijalankan dari segi teorinya, hudud ini kita tidak pernah menyangka yang hukumnya itu jelas di dalam Al-Quran, tetapi dalam segi sirah jelas menunjukkan yang contohnya dalam dosa-dosa yang melibatkan kita dengan Tuhan, iaitu contohnya zina dan minum arak. Memang dalam hadis-hadis Rasulullah menjelas yang kita tidak boleh mengintip untuk menangkap mereka yang berzina ataupun yang minum arak. Jelas hadis Umar pada satu malam dia buat patrolling lah, dia tengah tengok kan keadaan rakyat pada satu malam, tiba-tiba dia pergi ke satu rumah ni, dia nampak lampu terbuka, dia pun mengintai. Dan kita dia nampak seorang pemuda ni tengah minum arak. Lepas tu dia tanya sahabat yang sebelah ni, macam mana kita nak buat ni, dia dah minum arak. Lepas tu yang sahabat ni ingatkan balik surah Al-Hujurat, do not spy, jangan mengintip. Dia kata kita telah mengintip dan kita telah membuat satu kesalahan. Jadi mereka pun balik. Jadi maknanya kalau kita nak dari segi praktikal ya, kalau kita nak tangkap orang yang minum arak itu dengan cara kita mengintip ataupun menceroboh, iaitu dengan we violate the privacy of a person, jadi itu dah tak boleh dalam Islam. Kerana itu telah melanggar satu lagi injunction yang diberikan dalam Islam, jelas dalam surah Al-Hujurat. Jadi tak boleh. Kan dalam kes zina, 4 saksi yang melihat perbuatan itu. Adakah orang nak berzina di kawasan awam contohnya. Jadi maknanya Islam tu meletakkan burden of proof ataupun beban pembuktian tu yang sangat tinggi, sampai tahap kita fikir boleh ke kita nak convict ataupun mensabitkan seseorang itu di bawah hudud. Contohnya dalam kes zina dan juga arak, mengintip tak boleh. Jadi kan macam mana dengan dalam zina 4 saksi yang lihat secara jelas, dan saksi itu perlu saksi yang adil. Kalau saksi itu mengintip, dia tak layak lah, kerana dia pun membuat satu kesalahan untuk dijadikan seorang saksi. Jadi burden of proof itu dalam Islam adalah beyond doubt. Ya, kalau kita belajar conventional law, kalau seorang itu membunuh, dalam kod kita ya, dalam kanun kesiksaan kita, kita pergi ke mahkamah, beban pembuktian itu beyond reasonable doubt. Maknanya kalau ada ragu-ragu tu, kalau reasonable munasabah tu, kita boleh lagi convict, sabitkan dia. Tapi dalam Islam, kena tahap dia adalah yakin, without any doubt. Maknanya tingginya Tuhan menjaga seseorang itu untuk dia disabitkan kesalahan sampai tahap macam tu. Ya. Dan kalau kita bercakap tadi pasal ta'zir tu, contoh dalam hirabah, ya, robbery, mencuri, memang ada peruntukan di dalam penal code. Kalau dalam kita perundangan di Malaysia, maknanya contohnya hudud kan, kalau kita tak boleh laksanakan, ada hudud, resource, ta'zir. Tapi kita boleh kata yang di Malaysia ni banyak dah termasuk dalam ta'zir kerana dia di-cover di bawah undang-undang civil yang lain. Ya, di dalam penal code, di dalam legislation yang lain. Jadi itu dari segi praktikal dan teori. Dan kalau kita lihat dari segi pelaksanaan pun sepanjang zaman Rasulullah sampai zaman Umar, mana suspension,
lihat kondisi, itu adalah sesuatu yang kita, the burden is on us, pemerintah ataupun masyarakat, untuk pastikan masyarakat itu kondusif. Kita wajib untuk memastikan yang polis itu tidak korup, yang polis itu bertanggungjawab, polis itu bebas, sistem kehakiman itu bebas, dan pegawai-pegawai kerajaan itu bebas, tiada rasuah. Baru boleh kita bercakap tentang pelaksanaan hukum yang memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat untuk kita laksanakan. Jadi tanggungjawab itu pada pihak kita. Polis contoh, banyak kematian dalam tahanan ya di Malaysia, dan polis-polis ini bebas. Kes adik Aminul Rashid dibebaskan rayuan, dia ditembak berapa, lebih daripada 20 tembakan, dan polis itu bebas. Itu adalah satu pembunuhan. Di mana keadilan? Ya, kita bercakap tentang sistem kehakiman. Kalau pergi di mahkamah hari-hari ya, cubalah kalau ada masa free pergi kat mahkamah magistrate tu, cuba duduk lihat berapa ramai rakyat-rakyat yang miskin datang. Puan magistrate, saya tak ada peguam, saya tak boleh lantik peguam, tanah saya kena rampas, barang saya kena curi, orang ceroboh masuk rumah saya, tapi saya tak ada boleh nak bela diri saya, atau saya tak boleh bawa kes ni ke mahkamah. Ya, ramai yang masih belum dapat pembelaan. Yang pelarian, contohnya kita bising Rohingya ditindas di Burma, tapi ramai Rohingya yang ada di Malaysia, mereka tidak ada hak untuk pergi ke sekolah, anak-anak mereka. Mereka tidak ada hak untuk bekerja. Polis akan pergi ke tempat mereka, minta duit, kalau tak bagi duit ditangkap, diletak di dalam tahanan berbulan-bulan, dipukul, dan mereka tidak boleh dihantar balik. Kalau dihantar balik, mereka akan dibunuh di Burma. Jadi mana mereka nak duduk? Dan kita bercakap tentang keadilan di depan mata kita, di tanah air kita sendiri. Orang-orang pelarian daripada Iran, daripada Iraq, daripada Afghanistan, daripada Burma paling ramai, yang masih memerlukan pembelaan, tapi kita kadang-kadang tak ingat. Kita bercakap tentang hudud, tapi masih ramai yang tertindas. Jadi bagaimana kita nak menaikkan kondisi sosial masyarakat itu kalau kita tidak buat apa-apa? Kalau kita hanya bercakap tentang menghukum, merubati ni macam mana masyarakat, penyakit masyarakat sekarang. Contoh mak rempit. Saya memang kalau dengar mak rempit memang geram kadang-kadang ya. Kita diterrorize, dikanasi lah atas jalan kan, pecah cermin kita ambil, memang marah. Tapi kan cuba kalau ada masa lapang kat dataran Merdeka tu, cuba duduk bercakap dengan diorang, tanya macam mana hidup diorang sehari-hari. Nak balik duduk flat, rumah yang ada 2 bilik, satu untuk mak ayah, 1 bilik ada 5-6 orang adik-beradik. Macam mana tak jadi sumbang mahram? Mak ayah bekerja siang malam 2-3 shift sebab gaji tak cukup, tiada gaji minimum. Dia tak boleh nak tengok anak-anak. Sekolah pun bila pergi ada perbezaan. Kalau sekolah orang yang kaya, pendidikannya berkualiti. Kalau orang yang miskin, contoh saya pernah terlibat dalam satu projek dipanggil Projek Mentari. Kami start projek ni pada tahun 2007. Dia berikan tuition secara percuma untuk anak-anak di kawasan Mentari, Bangsapuri lah. Memang kawasan berpendapatan rendah yang memang banyak jenayah, gejala sosial, mak rempit. Sebab memang kalau bercakap dengan anak-anak ni, adik-adik kecil ni, macam mana mak tak pernah ada kat rumah, adik kecil duduk sorang-sorang sebab mak kena kerja, kena tinggal. Lepas tu nak pergi tuition, tak ada duit nak bayar. So kita buat ni secara percuma kan. Jadi kita boleh cakap dengan adik-adik ni, anak-anak ni, kita tahu, ya Allah, ini realiti. Ramai yang masih tertindas dan tertekan. Rumah yang kita ada bagilah kertas kan, minta apa impian, apa yang nak dapatkan. Dia cakap nak ni mental lampu pun ayah dia tak ada duit untuk tukar. Dia datang tu ada buku kan, orang ada rumah buku, kita baca sama-sama. Dia datang sebab boleh baca buku free. Betul, kadang-kadang kita bagi air kotak kan, dapat minum air kotak. Kadang-kadang macam oh my god, inilah realiti. Dan kita bercakap tentang nak menghukum, tapi kita sepatutnya dihukum kerana kita gagal untuk menyelesaikan masalah sosial. Mungkin Afiq boleh cakap tentang Mesir tadi untuk bagi lebih dulu. Hudud dan macam mana nak menyediakan masyarakat untuk kita melaksanakan syariah. Saya pun ada buat beberapa legal advice kepada masyarakat luar. Satu daripada email yang pernah saya dapat, satu orang Cina, dia Cina. Dia tinggal dengan ibu dia sahaja, ibu dia lumpuh, dan
ada adik-adik lain semua dah tinggalkan dia orang. So dia nak pergi minta tolong, Jabatan Kebajikan Masyarakat punya duit tiap-tiap bulan tak cukup. Dia tinggal kat Kajang. Kemudian dia pergi ke Jabatan Agama, Jabatan Agama. Dia kata boleh tak dia minta zakat? Sebab dia jaga mak dia lumpuh. Dia pun ada masalah kesihatan. Jadi dia nak minta duit zakat. Dia kata duit kebajikan dapat tapi tak cukup. So dapat 250 sebulan. Okay, orang Jabatan Agama cakap boleh, awak masuk Islam. Sebab duit zakat ni untuk orang Islam. Dia kata tak apa, kalau macam tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, family ada family jauh-jauh dapat tahu, family semua marah, kawan-kawan pun marah sebab dia masuk Islam. So dia dapatlah 500 sebulan. Bulan tu dapat. Lepas tu bulan kedua, bulan ketiga dia tak dapat. So dia pergi balik Jabatan Agama. Dia kata kenapa saya tak dapat duit saya? Dia kata kita ada masalah sistem. Kena pergi dekat Shah Alam. Dia balik Kajang, dia nak pergi Shah Alam. Dia pergi Shah Alam, dia report lah, dia buat report. Besok bulan depan tak baik lah. So dia pergi balik Jabatan Agama Kajang, Jabatan Agama Islam dekat Kajang. Dia tanya, so macam mana ni? Saya dah buat aduan, dia masih tak dapat. Sebab awak dah buat aduan, kita takkan bagi dah. Awak buat aduan dekat pusat, kita takkan bagi langsung dah. Jadi dia kata, sekarang macam mana? Saya dah masuk Islam sebab saya nak dapat duit zakat. Awak tak tolong saya dah. Bila saya buat aduan, awak kata saya takkan dapat. Jadi soalan saya, dengan suasana penguatkuasa agama yang macam ni, apa yang kita harapkan? Ada satu kes daripada Baling. Dia penuhi getah. Husband dia suka pukul dia. Dan husband dia ni tukang bawa lori. Jadi dia jalan jauh lah. Kadang-kadang dia husband dia tak ada, dia siap potong getah, nak pergi pejabat agama. Pergi pejabat agama dia tukang 2-3 bas Sampai kat pejabat agama, first day ustaz kata tak ada. Saya ustaz ada ni, ustaz station. Balik tunggu suami dia tak ada, datang lagi. Datang ustaz kata, makcik sabarlah, mudah-mudahan Allah tolong makcik nanti. Sabarlah, berapa lama dah hidup, ada anak, ada bini. Ini advice yang kita dapat daripada Jabatan Agama kita. Saya tak bercakap soal lain, saya bercakap soal domestik, masalah hari-hari kita punya masalah macam ni pun kita tak boleh nak selesai. Macam mana kita nak cerita pasal nak potong tangan orang? Tuan-tuan kalau pergi Mesir, siapa-siapa yang pernah pergi Mesir, ustaz tak tahu belajar Mesir, pergi Mesir ni, sampai dekat Mesir berbeza dengan sampai kat London. Mesir ni sampah menghiasi masyarakat, bersepah sampah negara Islam yang majoriti dia orang Islam. Bila kita pergi tempat-tempat yang negara, dan kami tak ada sebab kami di Saudi, ustaz-ustaz kami kata haram pergi negara kafir. Untuk ilmu kan haram. Syekh Salih Fauzan dia kata dia tak lagi. Tapi kita tengok realiti dia, negara yang majoriti umat Islam dengan keadaan kebersihan, kita tak bercakap soal perundangan lagi, soal kebersihan dia saja menang negara kafir dan negara Islam. Bila kita pergi sana, kita tengok Islamuna hayatu, Islam kita, tapi cara hidup dia orang, macam mana dia orang menepati masa, macam mana dia orang menjaga kebersihan, macam mana dia orang layan anak-anak dia orang. Berbeza dengan kita. Ada satu sahabat daripada United States, dia adalah orang yang memakai niqab, memang asal Arab, dia pakai niqab, dan dia aktif dengan memberi penerangan. Bila kerajaan Perancis haramkan niqab, dia antara yang baru menentang perhatian di United States, dan dia Muslim. Dia ada masters dalam mechanical engineering. Tapi dia cerita, dia kata keadaan family dia sewaktu kecil, mak dia pun ada master, tapi ayah dia layan mak dia macam hamba abdi. Isteri bukan saja bekerja, balik bekerja, kena duduk dapur lagi, kena masak. Ayah dia atau orang yang berfikiran terbuka, anak-anak perempuan boleh bekerja. Tapi bila sampai kepada part
melayan isteri dekat rumah, dia layan isteri dia lagi teruk daripada orang gaji. Ini antara sikap yang saya tengok. Macam mana kita nak berbicara tentang keadilan negara, sedangkan keadilan dalam rumah kita sendiri pun kita tak boleh nak pastikan. Layanan kepada isteri, layanan kepada anak-anak. Kita tengok ramai orang dia akan minta baca buku sebelum dapat anak. Ada satu buku, apa buku dia minta baca? Abdullah Nasir Maluan tu buku untuk kononnya supaya anak kita ni macam mana nak layan anak kita. Tapi kalau tanya saya advise untuk kita baca buku Stephen Covey bila sebelum kita dapat anak. Sebab apa? Kita tengok Stephen Covey, satu hari dia kata dia dengan isteri saja balik rumah, anak dia balik rumah bersepah pinggan mangkuk semua benda semua kat bawah. Dia balik dengan penat tu. Kalau kita akan maki anak dia, kita akan menjerit. Tapi dia kata tak, mungkin anak dia cuba nak tolong dia. Jadi dia kata dia pause sekejap. Dia kata okey, tak apa, saya akan, dia tanya anak dia, kenapa buat macam ni? Punya anak dia kata dia nak tolong sebab dia tengok mak bapak dia balik lambat. Dia nak tolong basuh pinggan. Bila dia tolong basuh pinggan, dia kecil, pinggan mangkuk jatuh, berlemui habis dapur ni. Jadi anak tu dia cakap dengan anak tu tak apa, lain kali jangan buat. Kalau nak buat, kita buat sama-sama. Jadi anak tu dia akan tahu, dia kata oh, kalau nak tolong mak bapak dia macam ni. Kalau kita pi maki, pi jengkah dia kata oh, tak apa, lain kali tak payah tolong. Cara kita melayan anak dan isteri dalam rumah pun tak ke mana hala. Macam ni kita nak bercakap soal negara, soal nak melayan semua orang dalam negara. Yang saya pasti bukan saja tak cukup makan, tak cukup pendidikan, ada antara warga negara yang tak dapat IC pun. Bila tak dapat IC ni, tahu bukan main payah nak kerja, tak boleh nak tu, tak boleh nak ni, tak boleh. Jadi saya ingat sebelum kita bercakap soal yang lebih tinggi, soal nak nak potong tangan orang, kita nak pastikan suasana ni dulu. Ini kerja siapa? Inilah tugas kita untuk memilih pemimpin yang adil. Sebab tu ramai orang selalu sebut pasal Umar Abdul Aziz. Sebenarnya Umar Abdul Aziz macam mana dia boleh menegakkan keadilan? Sebab kita pilih pemimpin yang saleh, kita pilih pemimpin yang baik, yang transparan. Dan kita kena ingat, sesebuah negara ini bukan sekadar negara hukum, tapi tujuan negara ialah untuk memberi keadilan kepada semua orang, kepada semua rakyat. Sebab tu kita duk cerita pasal zaman Umar Abdul Aziz dilaksanakan syariat. Tapi kita tak tahu Umar Abdul Aziz bila dia dipilih jadi pemimpin, lepas khalifah dikebumikan, dia balik rumah dengan keadaan letih. Bila Umar nak bawa dia balik dengan kenderaan rasmi khalifah, dia tak nak, dia menolak. Dia kata tak apa, dia naik kenderaan dia sendiri. Sampai dekat rumah, dia panggil anak dia masuk bilik. Dia kata, bapa nak tidur sekejap, bapa letih lepas menguruskan kebumian. Anak dia kata, bapa, macam mana bapa boleh tidur sedangkan dekat luar sana ada ibu-ibu yang ibu tunggal yang mungkin tak makan, ada anak-anak yang tidak makan. Umar bin Abdul Aziz beruntung kerana dia itu baik dan dia ada penasihat yang baik. Dia ada anak dia dan juga penasihat yang terkenal, Raja Ibn Haywah. Tapi zaman kita, saya tak tahu. Jadi macam saya kata, sebelum kita sebut tentang pelaksanaan itu, yang pertama kita kena sediakan suasana yang kondusif. Pilih pemimpin yang baik, yang tidak korup, yang ada integriti. Sebab kita bercakap bukan soal kecil, kita bercakap soal menguruskan negara. Wallahualam. Okey, terima kasih Fik. Ya, poin yang paling penting, pilih pemimpin yang berintegriti untuk Malaysia. Bukan KP Pilihan Raya. Ini bukan KP Pilihan Raya. Yang tak tahu bila. Okey, terima kasih Afiq. Tadi Afiq ada sentuh tentang soalan sahabat kita juga berkaitan dengan Mesir ataupun orang kira sebut Mesir Mesir.
sebagai sampel. Mungkin barangkali kita juga boleh melihat kepada sampel Wanushi di Tunisia, Erdogan di Turki. Tapi Erdogan dia macam orang macam allergic sikit kan. Erdogan ni dia faham kot ni. Kalau kat Malaysia